Semua pemimpin-pemimpin yang melewatkan salat dari waktunya atau mematikan salat dari waktunya. Abu Dzar berkata, lalu aku bertanya, apakah yang kamu perintahkan aku? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, salatlah akan salat pada waktunya. Jika engkau berkesempatan bersama mereka, maka salatlah, sesungguhnya ia adalah bagimu nafilah sunat. Jadi antara ciri pemimpin yang tak bagus ni, tuan-tuan, dia tidak mengambil berat tentang solat. Solat pun ujung-ujung waktu. Solat pun tidak berjamaah. Apa yang saya nak tekan di sini, tuan-tuan pemimpin, tuan-tuan akan jadi pemimpin lebih besar lagi. Jangan tinggalkan aspek solat, dan solat hendaklah menjadi keutamaan. Apa salah solat dengan hamba rakyat, solat dengan pegawai-pegawai kita, solat dengan solat dengan cikgu-cikgu kita di sekolah dan sebagainya. Spek mata ni dah masalah ni. Mana orang masjid tu? Ada spek masjid tak? Orang duk wakaf spek kat masjid. Tak ada. Ui, masjid ni orang tak wakaf spek. Masya Allah. Lan. Tolong nak boleh. Ambil spek lah kereta. Spek dah. Mana? Yang ni buka, yang ni tutup. Belah-belah depan tu, kat atas seat depan. Itu tak tahu. Bawa bumbung. Beli ni. Tak apa. Macam perempuan lah, kalau merah lah pula. Ustazah ni abang jauh dengan dekat dua-dua ke? Nak pening. Baik, boleh sikit-sikit. An Alqamata ibn Wa'il al-Hadrami an abihi qala sa'ala Salamah bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna fa'arada anhu thumma sa'alahu fa'arada anhu ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم. Salamah ibn Zaid bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, apa pandanganmu jika berlaku pemimpin kami meminta daripada kami hak mereka, tetapi menghalang daripada kami hak kami? Yang hak mereka mau, hak kita mereka tak bagi. Apakah yang engkau perintahkan kami? Rasulullah pun memalingkan muka baginda. Kemudian dia bertanya lagi. Lalu Nabi memalingkan muka baginda. Ni makna Nabi tak berkenan benda tu. Nabi tak berkenan kalau jadi lagu tu. Pemimpin umat Islam ni, hak orang dia balas, hak dia mau, hak orang dia balas. Dia tak bagi hak hamba rakyat. Kemudian dia bertanya lagi buat kali keduanya atau kali yang ketiga. Maka ia ditarik oleh Al-Ash'ath ibn Qais. Baginda pun bersabda, dengar dan taatlah pada hanya sanya, dengar dan taatlah hanya sanya atas mereka apa yang mereka tanggungkan, dan atas kamu apa yang kamu tanggungkan. Artinya mereka, takat kita taat mereka, dan mereka akan menanggung akibat di atas perbuatan mereka, dan kita menanggung akibat daripada perbuatan kita. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara
fata'rifuna wa tunkirun, faman kariha faqad bari'a wa ma ankara faqad salima, walakin man radhiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma sallu, rawahu Muslim. Wa qala ay man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi. Woi, banyak ya studio ini macam ni. Dia ada nombor juga saya pun. Tu Ustaz Mazlan dia ambil spek saya. Boleh tahan. Awak jadi kuih kecil ya? Tu spek saya mai. InsyaAllah. Ada Ustaz Lan? Alhamdulillah. Ni kita display siapa-siapa tak nampak mai. Jazakallah khair. Sama besar lah. Yang ni dipakai dia kecil. Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siap bahwasanya akan dilantik ke atas kamu para pemimpin yang kamu kenali dan kamu ingkari. Kamu kenal tapi kamu tak berkenan kat mereka. Maka sesiapa yang membenci, maka sesungguhnya ia telah selamat dengan hatinya. Sesiapa yang mengingkari, sesungguhnya ia telah selamat dengan hatinya. Tetapi siapa yang redha dan menuruti, walakin man radhiya wa taba'a, itu masalah. Kamu akan diperintah, akan dikuasai oleh orang yang kamu kenal dan kamu tak boleh setuju dengan dia. Pasal apa? Pasal sebab-sebab yang kamu tahu. Macam kamu kenal, dia kufur ke, dia tak buat agenda Islam ke, dia memusuhi agama ke, dia bawa mudarat lebih besar ke. Okey. Jadi kamu tidak redha dengan hati, itu kita boleh buat terang tu, tapi jangan sampai redha dan turut. Jangan sampai redha dan turut. Lepas tu sahabat tanya, adakah kita perlu memerangi mereka? Tak boleh perang. Tidak boleh memerangi mereka kerana dia akan membawa mudarat yang lebih besar. Tak boleh memerangi mereka ma sallu, selagi mana mereka mendirikan salat. An Mu'adz ibn Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhul 'ata'a ma dama 'ata'an fa idza sara rishwatan 'ala ad-din fala ta'khudhuhu wa lastum bitarikihi yamna'ukumul faqru wal hajatu ala inna rahal islami da'iratun faduru ma'al kitab haythu dara ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم قالوا يا رسول الله كيف نصنع قالوا صنع أصحاب عيسى كما صنع أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام نشروا بالمناشر وحملوا على الخشب موتة في طاعة الله خير من حياة خير من حياة في معصية الله أو كما قال. رواه الطبراني وأبو نعيم الطبراني في الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء وصفة الأصفياء. الحديث فيه مقال, tapi apa yang berlaku begitulah. Hadis ni ada perbincangan yang panjang di kalangan alim ulama dalam bidang mereka,
Tapi tuan-tuan, kita tengok makna hadis ni yang berlaku tu betul. Yang berlaku itu begitulah. Apa? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ambillah pemberian. Orang bagi ambil selagi mana ianya adalah pemberian. Malah nak sebutlah ada istilah dia apa ke. Ambil. Tok guru pun kata bagi kain pakai, bagi gula kacau, kan? Bagi duit ambil. Selagi mana ia pemberian, ambil. Manakala ia telah menjadi rasuah atas agama, maka janganlah mengambilnya, dan kamu tidak akan meninggalkannya. Sampai dia jadi rasuah untuk menggadaikan agama, jangan ambil, Nabi kata. Tapi kamu akan ambil juga, Nabi dah sebut dah, kamu akan ambil juga. Pasal apa kamu akan ambil juga? Kerana kefakiran dan keperluan. Susah masa tu, kena ambil juga. Walaupun dah jadi rasuah, orang akan ambil juga. Ketahuilah, sesungguhnya roda Islam itu berpusing, maka berpusinglah bersama Alkitab. Ketahuilah, sesungguhnya Alkitab dan pemerintahan akan berpisah. Janganlah kamu berpisah dengan Alkitab. Ketahuilah, sesungguhnya akan berlaku ke atas kamu pemimpin yang menghukum untuk diri mereka dan tidak menghukum untuk diri kamu. Maknanya bertindak untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan kamu. Tak pun. Yang mereka duk fikir hanya duk pakat hanya geng ni nak naik, geng ni nak naik, geng ni nak jadi ketua ni, geng ni pula jadi ketua. Tu lah. Jadi kepimpinan ni hanya dalam bentuk siapa, geng mana nak menguasai dan siapa nak jadi ketua. Bukan apa yang perlu ditunaikan kepada rakyat dan negara. Itu yang berlaku. Orang panggil apa? Lord war. So the struggle, the war is between the Lord's war and macam dia kata apa? Fight elephant, grass will suffer. Benda betul kot, apa nama depa, apa, gajah kelingan gajah, yang jadi mangsa apa dia? Rumput lah jadi mangsa. Tapi hak berlaku tuan-tuan tengok betul apa? Ketahuilah, sesungguhnya akan berlaku ke atas kamu pemimpin yang menghukum untuk diri mereka dan tidak menghukum untuk diri kamu. Jika kamu mendurhakai mereka, mereka membunuh kamu. Jika kamu menuruti mereka, mereka menyesatkan kamu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang perlu kami lakukan? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dilakukan oleh ashabu Isa bin Maryam alaihi salam. Mereka digergaji dengan gergaji dan disalib di atas batang-batang kayu. Mati di dalam mentaati Allah lebih baik dari hidup di dalam mendurhakainya. Apapun, faduru ma'al Islam. Apapun, la tufarriqul kitab. Apapun, faduru ma'al Islam, bersama dengan Islam. Yang kedua, apapun, la tufariqul kitab, jangan lekangkan diri daripada Al-Quran Al-Karim dan Al-Islam yang kita bawa ini, walaupun sampai orang bunuh. Itu yang penting. Nabi kata lah, orang bagi boleh ambil selagi mana ianya pemberian, atau banyak kot tuan-tuan dapat kan? Saya tahu, saya pun urus kot kan? Tapi bila sampai jadi rasuah, patutnya kita tak ambil. Tapi apa nama, Nabi kata kamu akan ambil juga. Pasal apa kena ambil juga? Pasal kamu perlu. Wallahu a'lam. Apa pun jangan gadai prinsip. Itu je. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayali umurakum min ba'di rijalun yu'arrifunakum ma tunkirun wa yunakkirunakum ma ta'rifun fala ta'ata
liman asallaha ta'ala fala ta'tallu bi rabbikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti kamu akan dipimpin selepasku oleh golongan yang mengenali kamu akan kamu apa yang kamu ingkarkan, mengingkari atas kamu apa yang kamu ketahui. Maka sesiapa yang berkesempatan yang demikian itu di kalangan kamu, maka janganlah taat kepada orang yang mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Yu'arrifunakum ma tunkirun, memakrufkan kepada kamu benda mungkar maknanya. Wa tunakkiruna ma ta'rifun, dan memungkarkan benda ma'ruf. Benda yang ma'ruf dia kata mungkar, benda baik dia kata dia apa? Dia suruh kita anggap benda tak baik. Benda yang tak baik dia ajak kita supaya kita anggap benda tu benda baik. Masa tu tak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Pengetua pula duk suruh apa nama buat program yang tidak patuh syariat di sekolah. Contoh sekolah, contoh sekolah. Benda duk buat elok-elok, apa nama, pagi-pagi budak baca Quran. Main sekolah budak baca Quran dulu kan. Budak tutup aurat elok apa semua. Tak tahu dia kata, pada ni kita ni budak kena tumpu pada ni Quran ni banyak sangat ni. Malam baca Quran, pagi baca Quran, petang baca Quran. Pergi kurang sikit. Mula. Lepas tu ni apa ni, buat program tak campur langsung lelaki perempuan ni, nanti budak-budak tak reti nak hidup dalam masyarakat yang berbilang yang ada jantina berbeza-beza, lagi tidak berlaku keterangkuman gender ke apa ke. Bagi campur sikit. Campur sikit. Lepas tu pakaian jangan lalu tudung labuh ya. Tudunglah singkat sikit. Tak ada tudung singkat pula dah. Pakai lemuluk-muluk merah lah sikit. Mula contoh kecil ya. Contoh kecil. Dalam negara lagi lah macam-macam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayalikum umara'un yufsiduna wa ma yuslihu Allah bihim akthar, faman 'amila minhum bi ta'atillah falahu al-ajru wa 'alaikum asy-syukru, wa man 'amila minhum bi ma'siyatillah fa 'alaihi al-wizru wa 'alaikum as-sabru, wa 'alaikum as-sabru ay la tariqa lakum fi ayyamihim illa as-sabra fa alzimuhu, fa huwa isyaratun ila wujubi ta'atihim في غير معصية الله وإنجار ولزوم الانقياد لهم والتحذير من الخروج عليهم وشق العصا وإظهار كلمة النفاق، وذلك كله من السياسة التي يقوم بها مصالح الدارين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan memimpin kamu pemimpin yang merosakkan. Allah tidak akan memperelokkan dengan mereka banyak perkara. Sesiapa yang beramal dalam kalangan mereka dengan mentaati Allah, maka baginya pahala, maka kamu hendaklah bersyukur. Sesiapa yang beramal dalam kalangan mereka yang mendurhakai Allah, maka baginya dosa, kamu pula hendaklah bersabar. Ini ubat dia. Dah. Kita kena sabarlah. Ni ramai orang tak suka. Ramai orang tak suka, tapi dia paham di sini ini adalah satu petunjuk wajib mentaati selagi mana dia tidak menyuruh kita melakukan maksiat, dan bersabar, dan supaya tidak berlaku kekacauan dan memecah belahkan masyarakat besar ataupun masyarakat kecil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di umara yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, la imana ba'dah, rawahu ad-Dailami. Pasti nanti akan ada selepas aku pemimpin yang berkata apa yang mereka tidak lakukan. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Sesiapa yang berjihad menentang mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang beriman. Sesiapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang mukmin. Tiada lagi iman sesudahnya. Wallahu taala a'lamu bihaqiqati hadzal hadis. Tapi ada sampai satu tahap mungkin
kita dibenarkan oleh syariat untuk melakukan sesuatu apabila telah terlampau melangkaui syariat dan menyuruh kepada kekufuran dan melanggar perintah Allah Azza wa Jalla, yang tu kena buat turun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun li ummati min ulama'is su yattakhiduna hadzal ilma tijaratan yabi'unaha min umara'i zamanihim ribhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahum. Rawahu ad-Dailami wal Hakim. Celakalah bagi umatku daripada ulama yang jahat. Mereka menjadikan ilmu ini sebagai barang perniagaan. Mereka menjualnya kepada pemimpin zaman mereka untuk laba bagi diri mereka. Allah tidak akan menguntungkan perniagaan mereka. Ini without any komentar. No comment about this. Jelas dan tuan-tuan boleh faham sendiri. Moga-moga kita selamat daripada mereka dan kita tidak tergolong daripada golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman umara'un zalamah wa wuzara'un fasaqah wa khudatun khawanah wa fuqaha'un kadhabah faman adrakahum fala yakunanna lahum 'irrifan wala jabiyan wala khazinan wala syurtiyan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dhaif, tapi jangan tengok hak berlaku tu betul lah kot. Bukanlah di negara kita, negara lain lah. Pasti akan ada di akhir zaman nanti para pemerintah yang zalim, menteri-menteri yang fasik, hakim-hakim yang khianat, fuqaha, agamawan yang pembohong. Maka sesiapa yang berkesempatan dengan mereka, janganlah ia menjadi bagi mereka sebagai pimpinan, pemungut cukai, penjaga harta dan polis. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wat-ta'ah fima ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata, muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, wajib atas setiap individu muslim untuk patuh dan taat pada segala yang disukainya atau dibencinya, kecuali bahawa ia diperintahkan melakukan maksiat. Apabila ia disuruh dengan kemaksiatan, maka tiada patuh dan taat lagi. Muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b ibn Ujrah, a'adzaka Allah min imarati sufaha. Qala wa ma imaratu sufaha? Qala umara'un yakununa ba'di la yaqtaduna bihadyi wa la yastannuna bisunnati. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim fa ulaika laysu minni wa lastu minhum wa la yaridu ala hawdhi wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fa ulaika minni wa ana minhum fasayaridu ala hawdhi. Ya Ka'b ibn Ujrah, as-sawmu junnah والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان أو قال برهان. يا كعب ابن عرجة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. رواه أحمد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Ka'ab ibn Ujrah, moga-moga Allah melindungimu daripada kepimpinan orang-orang bodoh. Ka'ab bertanya, apakah kepimpinan orang-orang bodoh? Baginda menjawab, pemimpin-pemimpin yang akan datang selepas aku, mereka tidak menuruti petunjukku dan tidak mengikut sunnahku. Maka sesiapa yang membenarkan pembohongan mereka,
dan membantu mereka melakukan kezaliman, maka mereka bukan daripada golonganku dan aku bukan daripada golongan mereka. Dan sesiapa yang tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka melakukan kezaliman, maka mereka adalah daripada golonganku dan aku daripada golongan mereka. Mereka akan menemuiku di telaga Haud. Ada sikit tertinggal. Walastu minhum wala yaridu alayya haud. Siapa tolong depa, Nabi bukan daripada mereka, mereka daripada golongan Nabi, dan depa takkan jumpa Nabi di telaga Haud di pada mahsyar nanti. Mereka akan menemuiku di telaga Haud. Wahai Ka'ab ibn Ujrah, puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kedosaan, solat mendekatkan diri kepada Allah. Atau baginda bersabda, wahai Ka'ab ibn Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada harta yang haram, malah nerakalah yang lebih utama kepadanya. Wahai Ka'ab ibn Ujrah, manusia semuanya akan berpergian. Ada yang membeli dirinya dan membebaskannya dari neraka, dan ada pula yang menjual dirinya, maka ia memusnahkannya. Baik, hadis ini masyhur. Jadi kita minta simpang daripada Allah min imarati as-sufaha. Imaratus sufaha ni macam mana? Orang tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang tak ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut pahaman yang lain, dan dia ikut biasanya kita kata ikut kepala dia lah, ikut kepala dia. Quran sunnah ke, petunjuk Rasulullah ke, dia tak ambil kira. Wal-iyadzubillah. Kalau dia buat zalim, kita tak boleh redha dan tak boleh bantu dia. Kita tak boleh redha dan kita tak boleh bantu dia. Dan kita, Nabi ajak supaya banyak puasa, banyak bersedekah, dan menghampirkan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan salat. Dan hati-hati daging yang tumbuh daripada hasil yang haram tak akan boleh masuk syurga. Hati-hati. Dan tuan-tuan yang di sekolah dan sebagainya, kebanyakan menguruskan dana awam, duit derma orang dan sebagainya. Hati-hati supaya kita tidak menzalimi manusia, supaya kita tidak menzalimi diri kita dengan memakan harta cara yang tidak betul. La'iyadzubillah. Nak habis alhamdulillah. 40 tak boleh habis. Dia 40 wasiat kan, 40 boleh habis. Baik, an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala takunu umara taghshahum ghawashin aw hawashin minan nas yadhlimuna wa yakdhibun faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala dhulmihim فليس مني ولست منه ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. رواه أحمد. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ada pemimpin-pemimpin yang akan dikerumuni oleh para pembodek. Taghsyahum ghawashin. Ghawash ni orang nak main kerumun. Saya buh pembodek. Betul ya? Nak kata apa lagi? Hak nak main kerumun tu kaki bodek dan pengampu. Ini nak abang. Tuan-tuan jadi pemimpin kecil pun ramai orang nak main bodek, ramai orang nak main ampu. Pembodek dan pengampu daripada manusia. Mereka menzalimi dan berbohong. Maka sesiapa yang bersama mereka membenarkan pembohongan mereka dan membantu mereka melakukan kezaliman, maka mereka bukan daripada golongan aku dan aku bukan daripada mereka. Tidak, dan sesiapa yang tidak bersama mereka, tidak membenarkan pembohongan mereka dan tidak membantu mereka melakukan kezaliman, maka mereka adalah daripada golongan aku dan aku daripada golongan mereka. 41. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu a'immatun min ba'di yaqulun fala yuraddu alaihim qawluhum yataqahamuna fin nar kama taqahamul qiradah. 41.
pasti akan ada selepasku pemimpin-pemimpin yang berkata tetapi tidak akan disanggahi kata-kata mereka. Kada yang ni damallah orang panggil diktator, kuku besi. Dia bercakap orang tak boleh bah. Orang tak boleh bangkang. Tuan-tuan di sekolah jangan jadi pemerintahan kuku besi. Akan ada orang bercakap orang tak boleh bangkang, mereka akan melompat-lompat ke dalam neraka seperti kera-kera melompat. Pok ni akan terloncat-loncat masuk neraka macam kera tu loncat-loncat. Jadi bila kita bercakap orang tak boleh bangkang, bila kita bagi arahan orang tak boleh nak bincang balik, jangan kita rasa yang tu satu kelebihan. Sebenarnya kita berada pada satu situasi yang amat merbahayakan. Takut-takut kita termasuk dalam golongan ini. 42. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu alaikum umara tatma'innu ilaihimul qulub wa talinu lahumul julud thumma yakunu alaikum umara tashma'izzu minhumul qulub wa taqsha'irru minhumul julud faqala rajulun ala nuqatiluhum ya Rasulullah qala la ma aqamus salah. Akan datang selepasku para pemimpin yang hati tenang dengan mereka, diri menjadi senang dengan mereka. Hati pun tenang, diri pun senang. Setelah itu akan datang pula para pemimpin yang hati liar dengan mereka, diri tidak senang dengan mereka. Seorang sahabat bertanya, apakah kami perlu memerangi mereka? Baginda bersabda, tidak, selagi mana mereka mendirikan salat. Tengok Islam nak jaga keamanan dan perpaduan. Qala Hudzaifah bin al-Yaman, qultu ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin, faja'a Allahu bi khairin, fanahnu fihi, fahal min wara'i hadzal khairi syarrun? Qala na'am. Qultu hal wara'a dzalika syarr? Dzalika syarru khairun. هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع لأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. Hudzaifah ibn al-Yaman menceritakan, aku berkata, wahai Rasulullah, dahulunya kami di dalam kejahatan, kemudian Allah telah mendatangkan kebaikan yang kami sedang berada di dalamnya. Apakah selepas daripada kebaikan ini akan ada kejahatan lagi? Baginda menjawab, ya. Aku berkata, adakah selepas kejahatan itu akan datang kebaikan semula? Baginda menjawab, ya. Aku bertanya lagi, adakah selepas kebaikan itu akan datang kejahatan lagi? Baginda menjawab, ya. Aku bertanya, bagaimana? Baginda memperjelaskan bahawa akan datang selepasku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjuk daripada petunjukku, tidak menuruti sunnahku. Akan bangkit dalam kalangan mereka orang-orang yang berhati syaitan di dalam tubuh manusia. Masya Allah. Hati dia setan, badan orang, muka orang, tapi jiwa dia jiwa syaitan. Na'udzubillah. Hadis ini sahih, hadis Muslim. Hudzaifah berkata, aku bertanya, apakah yang perlu aku lakukan wahai Rasulullah jika aku berkesempatan dengan masa itu? Baginda menjawab, kamu mendengar dan mentaati pemimpin walaupun dipukul belakangmu dan dirampas hartamu, maka dengarlah dan taatlah. Masya Allah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Hudzaifah bin al-Yaman, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr
فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. Hudzaifah ibn al-Yaman menceritakan orang selalunya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pula bertanya baginda. Orang selalunya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Aku pula bertanya baginda tentang kejahatan kerana takut-takut jika aku bertemu dengannya. Aku berkata, wahai Rasulullah, dahulunya kami di dalam jahiliyah dan kejahatan. Kemudian Allah telah mendatangkan kebaikan yang kami sedang berada di dalamnya. Apakah selepas daripada kebaikan ini akan ada kejahatan lagi? Baginda menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah selepas kejahatan ini akan ada kebaikan lagi? Baginda menjawab, ya. Dan padanya akan terdapat kekaburan. Aku bertanya, apakah kekaburannya? Baginda menjelaskan, golongan yang bersunnahkan bukan dengan sunnahku, yang mengambil petunjuk bukan daripada petunjukku. Engkau mengenali sebahagian daripada mereka dan engkau mengingkari. Aku bertanya lagi, apakah selepas itu akan ada kejahatan lagi? Baginda menjawab, ya. Penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka Jahannam, sesiapa yang menyahut seruan mereka akan dicampakkan ke dalamnya. Aku bertanya, gambarkanlah mereka kepada kami, wahai Rasulullah. Baginda menjawab, mereka dari bangsa kita dan bercakap dengan bahasa kita. Hudzaifah berkata, aku bertanya, apakah yang perlu aku lakukan, wahai Rasulullah, jika aku berkesempatan dengan masa itu? Baginda menjawab, kamu hendaklah bersama jamaah muslimin dan pemimpin mereka. Aku bertanya, apakah yang perlu aku lakukan jika ketika itu tiada jamaah dan tiada pemimpin lagi bagi mereka? Baginda menjawab, kamu hendaklah menjauhi kesemua kumpulan itu walaupun kamu terpaksa hidup dengan memakan akar kayu dan kamu mati dalam keadaan itu. Masya Allah. Kalau kita berkesempatan dengan zaman ni, penat sungguh. Makan apa? Makan akar pokok ya. Nak makan ayam pencin pun tak ada. Bukan tak ada tapi tak halal. 45. An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata maitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatin 'imiyyah yaghdibu li 'asabatin aw yad'u ila 'asabah aw yansuru 'asabatan faqitlatun jahiliyah wa man kharaja 'ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'minha wa la yafi lidhi 'ahdin 'ahdahu falaysa minni wa lastu minhu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang keluar daripada ketaatan dan berpisah daripada jamaah, maka ia mati. Matinya adalah mati jahiliyah. Sesiapa yang berjuang di bawah panji-panji kebutaan, membela sesuatu kelompok atau menyeru kepada sesuatu kelompok atau menolong sesuatu kelompok lalu ia terbunuh, maka matinya adalah mati jahiliyah. Kerana geng. Bukan kerana agama, bukan kerana Allah, bukan kerana nak menegakkan Islam,
bukan kerana nak menegakkan syariat Allah, kerana kepentingan keduniaan, kerana geng. Geng tu apa nama, sama ada berkaitan dengan apa-apa sekalipun, turunan ke apa ke, tetapi tidak berteraskan kepada menegakkan agama Allah, maka dia adalah rayatun imiyatun, satu bendera kebutaan, panji-panji yang tak jelas, nak bawa agenda apa, nak bawa tujuan apa, matlamat apa. Sesiapa yang menentang umatku, memukul orang baik dan jahat dari kalangan mereka, dia pantai semua, baik pun kena, jahat pun kena. Orang baik pun dia bubuh, orang jahat pun dia bubuh. Tidak terkecuali orang beriman dari kalangan mereka, dan tidak menepati janji yang telah dimeterainya, maka dia bukan daripada golonganku dan aku bukan daripada golongannya. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 46. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ahlul jannati thalathatun dhu sultanin muqsid موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. Iyad ibn Himar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ahli syurga 3 golongan. Yang pertama, yang mempunyai kuasa yang adil dan menepati syariat Islam. Muwaffaq artinya menepati syariat Islam. Yang kedua, orang yang penyayang, yang lemah hatinya, yang lembut hatinya dengan saudara mara. Dan yang ketiga, orang yang bersih dari noda, afifun muta'affifun dzu iyalin, yang menjaga kehormatan diri dan mempunyai tanggungan ahli keluarga, berkeluarga maknanya. Itu bagus. Dia jaga, dia apa? Dia tak nak buat maksiat dan dia jaga kehormatan dirinya daripada melakukan kemaksiatan, dan dia ada tanggungan ahli keluarga. Baik. Moga-moga kita tergolong daripada salah satu golongan ini. Boleh jadi 3-3 lagi bagus. Amin. Dan yang ke-47, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata maitatan jahiliyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci dari pemimpinnya sesuatu, hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya sesiapa yang keluar dari mentaati sultan kadar sejengkal, maka ia matinya mati jahiliyah, bukan mati menegakkan agama Allah azza wa jalla. Kerana dia bawa kerosakan yang lebih besar. Nanti Imam Ahmad sendiri dia kata, kalau aku ada doa yang mustajab, aku akan doakan untuk memimpin. Kerana dengan kebaikan mereka adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan mereka kebaikan negara dan rakyat. Dan dengan kejahatan mereka akan membawa kejahatan negara dan rakyat. Doalah kebaikan untuk para pemimpin kita supaya mereka tetap dengan iman, mereka tetap dengan Islam, dan mereka berkhidmat untuk agama Allah azza wa jalla. Dalam budaya Melayu ni hebatlah. Dulu saya pun terpengaruh dengan orang kata, contohnya kan, kita kata duli yang maha mulia. Wah, kita duli itu makna apa? Habuk kaki itu maha mulia. Tidak, dia bagi 2 makna sebenarnya. Satu, kalau makna bahasa Sanskrit itu habuk kaki, jadi yang maha mulia tu bukan merujuk kepada diri mereka, tapi merujuk kepada Allah azza wa jalla. Mereka ni walaupun kedudukan mereka tinggi, tapi di sisi Allah mereka sendiri menggelarkan diri mereka sebagai duli-duli ni, maknanya tawaduknya mereka ni macam habuk kaki ya. Pada Allah azza wa jalla ni, raja-raja ni macam habuk kaki saja. Itu. Jadi kita pun tak
tidak rasa janggal nak sebut dengan kefahaman yang betul. Kerana yang maha mulia itu siapa? Allah Ta'ala. Mereka ni hamba Allah Ta'ala yang hina. Lebih kurang betul lah. Macam Tok Guru tulis Al-Abdul Faqir Al-Haqir ilallah. Satu lagi, ada pandangan mengatakan dia ambil dia perkataan bahasa Arab zilli, ke bawah duli, tahta zilli. Zil makna apa? Payung. Dan ada riwayat menyebut sultan-sultan ini, raja-raja ini adalah zillullah fi ardih, bagaikan payungan Allah di atas muka bumi yang melebar luaskan keadilan yang diperintahkan oleh Allah kepada segala hamba rakyat. Jadi duli yang maha mulia itu adalah payungan Allah Azza wa Jalla kepada negara dan rakyat untuk melakukan keadilan dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. 48 An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana sultana ahanahu Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini dihukumkan sahih oleh kebanyakan para pengkaji hadis. Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghina sultan, pasti Allah akan menghinanya. Ada dua makna. Sebagian ulama mengambil lafaz yang umum, zahirnya artinya sesiapa yang menghina, memperlecehkan sultan yang Islam, yang dilantik dengan cara yang betul dan yang melaksanakan tanggungjawabnya untuk mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menghinakan orang. Tuan-tuan tengok ya, orang yang buat kerja lagu ni akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebahagian ulama ada yang mengatakan makna sultan di sini adalah sultanullah fi ardih. Sultanullah adalah Quranuhu, Qurannya. Siapa yang menghina Qurannya. Dua-dua makna itu boleh difahami daripada hadis ini. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah pun ambil masa yang 3 jam untuk membaca sahaja sebahagian daripada apa yang ada dalam nota kecil ini yang berkaitan dengan kepimpinan. Dan yang paling penting, macam mana yang disebut, pemimpin ni kerja dia adalah dua benda yang paling asas. Yang pertama, hirasatuddin, mempertahankan agama. Dan yang kedua, siasah atau pentadbiran, siasatul umur bi ahkamiddin, menguruskan urusan dengan hukum hakam agama. Dan saya pertegaskan sekali lagi, 3 perkara yang bagi saya kita semua tak boleh khilaf. Yang pertama, agama bagi kita adalah Islam yang bersumberkan Quran dengan hadis. Yang kedua, Islam kita tu Islam yang syumul. Dan yang ketiga, Islam kita tu Islam yang mengatok, bukan Islam yang diatok. Kena ingat tu, tuan-tuan bawa risalah ini. Islam kita Islam yang Nabi bawa, Islam kita Islam yang syumul, Islam kita Islam yang mengatok, bukan Islam yang diatok. Kuasa kepimpinan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hendaklah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah kita nyatakan ini, insya-Allah. Dan dalam cakap bab kepimpinan, rumusan dia ni banyak-banyak kita bercakap ni, banyak-banyak ulama kata 2 benda. Yang pertama, al-kafa'ah, keahlian, kelayakan, satu. Sebab tu kita kena illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda ma 'alayha wa adda lahu ma 'alayha. Dia ambil dengan haknya dan menunaikan tanggungjawab kepimpinan tu. Pertama al-kafa'ah, yang kedua ta'diyatul amanah, menunaikan amanah daripada kepimpinan itu. Baik. Jadi akhir sekali, hadza akhiru ma tayassara lana jam'uhu min al-ayati al-Qur'aniyyah wal ahadits an-nabawiyyah wal athar al-latifah. Inilah akhir apa yang Allah permudahkan bagi kami untuk menghimpunkannya daripada beberapa ayat Quran
hadis-hadis Nabi SAW, asar-asar yang menarik fi nasihatil umara'i wal mulukil muslimin, dalam memberi nasihat kepada para pemimpin raja-raja umat Islam. Ja'alahu Allahu khalisan liwajhihil karim, moga-moga Allah menjadikan ia amalan yang ikhlas untuk mendapatkan keredaannya. Wa amma bihin nafa', dan Allah memperluaskan manfaatnya. Nasihatan, sebagai nasihat li a'immatil muslimin, bagi ketua-ketua pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan orang awam di kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala imamil a'immatil muttaqin wa qaidil ghurril mayamin sayyidi bani adam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya izinkan kalau tuan-tuan nak sebar luaskan risalah ini, nak photostat ke, nak buat lagu mana ke, ikut suka. Ada silap-silap tuan-tuan memperbetulkan, diharapkan dapat diperbetulkan dan boleh maklumkan pada saya. Sebelum saya biasa cetak dah sekali tahun 2012 tak silap, tahun 2012 dan untuk cetakan yang akan datang. Kalau rasa hadis ni terlalu dhaif sangat, kita boleh gugurkan, insya-Allah, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bagi saya hadis tu dhaif segi sanadnya, tapi benda tu berlaku sungguh. Macam ada 3 perkara saya kata tu jadi sungguh dalam kehidupan kita ini. Dia kalau maudhu' saya tak ambil langsung, kalau maudhu' tak ambil langsung. Cuma walaupun dia asar yang dhaif, kita tidak jazam daripada Rasulullah SAW, tetapi benda yang berlaku ini mengingatkan kita bahawasanya benda itu berlaku bagaimana yang telah dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustama'u wa la yustajabu lah. Biniyatil qabul wat tawfiq wa ala ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب مولانا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.